أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bahjah Mardiyah, muka surat 40, baris yang kelima daripada atas. 40 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada dua masalah yang berlaku khilaf di kalangan ulama mutaakhirin dalam bait man nama fi tasyahudin aw ikhtala. Orang yang muqtadi, yakni makmum. Orang yang muqtadi ni orang yang mengikut imam, iaitu muqtadi, yakni menukil oleh pengarang dengan muqtadi ni makmum. Dia muqtadi ke makmum ke bahasa Arab lah ke? Makmum yang mengikuti imam itu makmum. Makmum ni bukan bahasa Melayu, tapi jadi bahasa Melayu lah. Dia muqtadi ke makmum ke sama sahaja. Jadi orang yang mengikut imam. Orang yang muqtadi yakni makmum mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam. Mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam. Takbir intiqalat. Takbir intiqalat, takbir berpindah rukun. Mendengar akan takbir imamnya. Takbir ini bagi qiyam, bagi berdiri selepas daripada sujud yang kedua. Selepas daripada sujud yang kedua, imam ni takbir kepada berdiri, maka disangka oleh muqtadi, oleh makmum, takbir bagi duduk tasyahud. Ni ayat kitab ni kena perhati sikitlah. Maka duduk ia muqtadi, makmum ni bagi tasyahud. Imam takbir intiqalat selepas dia sujud yang kedua kepada berdiri. Tapi makmum ni dia sangka takbir itu kepada duduk tasyahud. Maka duduk ia muqtadi, makmum bagi tasyahud, dia pun duduk tasyahud. Contohnya gelap tak nampak ke macam mana, ataupun contohnya perempuan duduk dalam tabir kain yang tebal, ataupun terkadang tabir itu ada dengan plywood contohnya, tak nampak. Jadi makmum perempuan tak nampak imam dan makmum lelaki di hadapan, contoh. Maka jadi sekarang itu imam takbir selepas yang kedua kepada berdiri. Jadi makmum ni, muqtadi makmum ni menyangka imam takbir kepada tasyahud, maka makmum pun tasyahud. Kemudian maka takbir imamnya bagi rakaat. Dah selesai dah, tu imam berdiri baca Fatihah, yang makmum ni baca tasyahud. Jadi tu imam selesai baca Fatihah, tu imam pun rakaat. Maka menyangka makmum tadi ni takbir bagi qiyam daripada tasyahud awal. Pandai ni.
daripada tasyak awal. Kemudian ia ketahui bahawa imam takbir imam itu bagi rakaat. Ketahui macam mana? Ni perlu pada huraian lah. Perlu pada huraian. Sebab sekarang ni masalah yang kedua ni. Kalau capur semua sekali adalah masalah yang ketujuh. Tu imam takbir intiqalat selepas sujud yang kedua kepada berdiri. Jadi makmum ni menyangka tu imam ni takbir kepada tasyak awal. Sebagai contoh macam mana? Macam makmum ni dia masuk tengah semayang. Dia masuk tengah semayang. Dia tak tahu imam rakaat yang keberapa. Bila tak tahu imam rakaat keberapa, lepas dia sujud yang kedua, boleh jadi imam berpindah pada berdiri. Kalau rakaat pertama dan rakaat ketiga. Boleh jadi imam berpindah pada tasyahud. Kalau rakaat kedua ataupun rakaat keempat. Imam takbir pada berdiri, tapi makmum ni menyangka imam takbir pada tasyahud. Satu masalah. Makmum dia mari tengah sembahyang tak tahu imam rakaat yang keberapa. Mungkin juga berlaku imam rakaat kedua sungguh. Makmum memang bersama dengan imam, tahu sangat-sangat imam rakaat yang kedua, tapi imam tidak membaca tasyak awal, imam terlupa. Lepas yang kedua imam terus bangkit pada beliau rakaat ketiga. Tapi makmum ni menyangka imam tasyak awal lah sebab rakaat kedua. Apa dekat situ? Jadi imam baca Fatihah, makmum baca tasyahud dalam gelap, ataupun makmum perempuan di sebalik tabir kain yang tebal, ataupun dengan papan plywood contohnya. Imam selesai baca Fatihah, imam rakaat, Allahu Akbar. Makmum yang selesai baca tasyahud ni bangun malah. Lepas dia bangun, kitab ni kata, kemudian ia ketahui bahawa takbir imam itu bagi rakaat. Sebab apa tu? Dia bangun berdiri, nampak imam rakaat ke macam mana? Kalau dia tahu, maknanya muafiq ke masbuk makmum, itu isu dia akan bicara nanti. Tapi kalau tak tahu macam mana? Jadi imam daripada selesai baca Fatihah, Allahu Akbar pada rakaat, yang makmum duduk tasyahud ni dia pun bangun pada berdiri. Tak nampak ni gelap, ataupun perempuan sebelah tabir kain tebal. Baru nak baca Fatihah, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah lah imam rakaat kan. Lepas rakaat tidak lah. Macam nak kira belaka ni. Ini permasalahan, boleh berlaku. Kenapa? Ni kita pergi pada masalah lain. Baru kita balik semula kepada masalah yang kedua ataupun masalah yang ketujuh ni. Kenapa makmum tersalah sangka? Kenapa makmum tersalah sangka yang imamnya selepas sujud yang kedua berpindah kepada qiyam, kepada berdiri? Jadi macam mana makmum ni tersangka imam ni lepas sujud yang kedua berpindah kepada duduk tasyahud? Kenapa timbul salah sangka? Di sini tak akan timbul salah sangka kalau tu imam takbir intiqalat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tu imam takbir intiqalat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum tidak akan tersalah sangka. Sebab sujud yang kedua berpindah kepada berdiri, sujud yang kedua berpindah pada duduk tasyahud, tak sama. Sujud yang kedua berpindah pada berdiri jauh. Sujud yang kedua berpindah pada tasyahud awal akhir lah, dekat. Ada ni. Jadi apabila berpindah tu jauh, maka disunatkan takbir tu panjang.
Apabila berpindah tu dekat, maka disunatkan takbir tu pendek. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyata kada kitab fikih Islami adillah tu dengan lilit tiba, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak takbir intiqalah pada tempat dia. Kita dalam sembahyang ada dua takbir. Satu takbiratul ihram, rukun sembahyang. Satu lagi takbir intiqalah, sunat hay'ah. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Dua perkataan, dua kalimah. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum takbir. Sebelum takbir, halal makan, minum, bercakap. Lepas takbir, haram makan, minum, haram bercakap. Takbiratul ihram dia panggil. Sebelum takbir, makan, minum halal. Tapi bukan Ramadan ni. Jangan lagi siang Ramadan sebelum takbir zuhur ni halal makan kena tangkap. Adapun takbir intiqalah, kita panggil apa takbir intiqalah? Intiqalah dah. Ya, kita panggil macam mana? Takbir intiqalah. Tak apa mana takbir intiqalah? Takbir berpindah rukun. Takbir berpindah rukun. Berdiri kepada rakaat. Allahu Akbar. Rakaat kepada i'tidal. Asalnya Allahu Akbar juga. Asalnya bukan sami Allahu liman hamidah. Asalnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah tu mari daripada kisah yang berlaku pada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Asalnya Allahu Akbar juga. Sayyidina Bakar dia ke masjid lambat. Dia turut belakang perempuan tua. Jadi Sayyidina Bakar ni nak potong, nak melintasi, nak potong. Jadi Sayyidina Bakar ni dia dah potong sebab orang tua. Kena orang tua Yahudi pergi ke lain. Jadi Sayyidina Bakar pun sapa-sapa Nabi dalam rokok. Sayyidina Bakar pun sebelum takbir, Sayyidina Bakar ucap kata Alhamdulillah. Sebab apa? Dapat rakaat pertama bersama dengan Nabi SAW. Dia pun Allahu Akbar. Lepas tu diperintahkan kepada Nabi supaya ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar, telah menerima oleh Allah akan mereka yang memuji akan Allah. Man tu siapa di situ? Sayyidina Bakar asal dia. Sami Allah, telah mendengar oleh Allah. Man akan mereka, hamidah yang memuji akan Allah. Tahu tak mana sami Allah liman hamidah? Sami Allah, telah mendengar oleh Allah. Man akan mereka, hamidah yang memuji ia akan Allah. Siapa man di situ? Sayyidina Bakar asal dia. Maka dia panggil tasmi' intiqal, dia panggil. Takbir intiqalah Allah Akbar. Tasmi' sami Allah. Tasmi' intiqal dia panggil. Tasmi' berpindah rukun daripada rakaat kepada i'tidal. I'tidal, rukun i'tidal berpindah pada sujud pertama. Allahu Akbar. Sujud yang pertama berpindah kepada duduk atau sujud. Berpindah ke sujud yang kedua, berpindah kepada berdiri ataupun tasyahud. Dipanggil takbir intiqalah. Takbir berpindah rukun. Takbir Allahu Akbar. Intiqalah ni apa dia? Intiqalah ni berpindah rukun. Intiqalah ni berpindah rukun. Jadi takbir Allahu Akbar. Di mana letak takbir ni? Ketika berpindah rukun. Kita tahu tak masa mana berpindah? Ni qiyam, berdiri. Ni rakaat. Masa mana berpindah? Qiyam, rakaat. Bergerak je dia panggil berpindah. Ngam sampai ke rakaat tak panggil berpindah dah. Jadi Allahu Akbar kena letak dalam berpindah. Tak ada ni. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ini berdiri, ini rakaat. Ketika berpindah Allahu Akbar. Jadi Allah dalam berpindah, Akbar dalam rakaat.
Jadi dalam berpindah Allah saja akbar dalam rokok. Dalam rokok tak ada akbar. Dalam rokok subhana sami Allah. Dalam rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak ada akbar dalam rokok. Ini i'tidal. Ini sujud. Mana berpindah? Dia. Allahu akbar. Bar ngam-ngam dahi sampai latar. Allahu akbar letak dalam pindah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik pada persoalan kita. Selepas bersujud yang kedua tu imam. Walaupun makmum tersebut tidak mengetahui imam kat keberapa. Tak tahu. Sebab masuk tengah sembahyang. Makmum perempuan dalam tabir kain, tak ada seorang pun perempuan di dalam tu melainkan dia seorang. Depan tak nampak. Lepas sujud yang kedua, apabila imam takbir intiqalah mengikut sunnah, maka tidak akan timbul masalah kita ni. Salah sangka tak akan timbul. Lepas yang kedua, Allahu akbar, tasyahud. Awal mungkin, akhir mungkin. Lepas yang kedua, Allahu akbar. Berpindah pada rakaat kedua atau berpindah rakaat keempat. Hak ni masuk tengah sembahyang ni kan makmum tak tahu imam rakaat berapa. Tapi bila tu imam berpindah di sujud yang kedua, Allahu akbar, tasyahud. Allahu akbar pada berdiri. Kenapa nak timbul salah sangka? Tak ada. Tu imam? Ialah tu imam takbir pada berdiri. Dia Allahu akbar. Ada ke imam gitu? Memang ada. Ada tu imam yang daripada sujud yang kedua berdiri siap-siap. Allahu akbar. Allah ni tak jenih. Dah jenih. Tak jenih. Saya tak pun nak luluh ni buang kali ni. Dia tegak berdiri ni, buat tangan dada dia ni. Allahu akbar. Mana takbir intiqalah? Itu takbir yang berdiri. Ada juga pesan kalau berdiri Allahu akbar. Orang yang sama kalau berpindah pada tasyahud Allahu akbar. Pergi panjang pula. Ni pihak masjid lah kena pulah telinga. Tak bukan, pihak masjid lebih kuasa Datuk Imam. Dahulu-dahulu, sekarang wallahu alam, dahulu-dahulu mesyuarat apa semua Datuk Imam tak masuk. Tak masuk dululah, sekarang ni mungkin peraturan dia berubah. Pihak masjid, pengurusi SU besar. Ni kuasa dia boleh tegur Datuk Imam, dia boleh betulkan Datuk Imam. Kenapa betulkan lah? Tak biar apa seumpama gitu. Kalau saya sebut tadi, makmum tak tahu imam berada rakaat mana. Kalaulah makmum memang rakaat kedua dengan tu imam ni, tiba-tiba tu imam terlupa membaca tasyahud awal, makmum boleh tahu juga walaupun tak nampak. Boleh tahu walaupun tak nampak. Perempuan dalam tabir memang tahu rakaat pertama dengan tu imam, rakaat kedua dengan tu imam. Ni rakaat kedua. Lepas tu yang kedua, Allahu akbar. Tu imam tinggal tasyahud awal dah. Nampak? Tak perlu nampak. Tak perlu nampak. Sebab makmum mengetahui perpindahan rukun tu imam. Syarat untuk sah berjemaah, makmum mengetahui perpindahan rukun tu imam. Sama ada dengan melihat ataupun dengan mendengar, dua cara. Syarat ni syarat berjemaah, makmum wajib mengetahui berpindahnya tu imam satu rukun pada satu rukun dengan salah satu dua cara. Sama ada dengan melihat ataupun mendengar. Yang banyaknya adalah mendengar. Ni melihat ni tak syarat melihat imam. Melihat imam atau melihat makmum di hadapan daripada dia. Ataupun mendengar. Jadi kita masalah perempuan dalam tabir kain tebal memang tidak melihat. Tapi boleh berjemaah? Boleh. Sebab mendengar. Ni penting ni. Penting hak takbir intiqalah ni ikut sunnah
macam mana sunnahnya? Nabi tapi intiqalaknya bainal ibtida' al-intiqal wa intihai. Antara bermula pindah hingga pindah. Itu takbir intiqalak. Tapi intiqalak tepat letaknya adalah ketika bermula pindah sehinggalah kesudahan pindah. Mudah faham kan? Takbir intiqalak, takbir ketika berpindah rukun. Maka takbir ni letak di mana? Di antara bermulanya berpindah sehingga kesudahan berpindah. Mudah saja. Tak pelik pun. Belajarlah. Jadi walaupun sekarang ni makmum tahu imam kat kedua, dalam sujud yang kedua tasyahud awal lah, tiba-tiba Allahu Akbar, tu imam tertinggal tasyahud awal. Itu bukan rukun, sunat abad. Jadi tidak akan timbul makmum tersalah sangka makmum pun tasyahud awal, tak timbul. Sebab takbir intiqalak bertepatan. Ini contoh lain. Tak apalah, kita baca-baca ni pun beberapa masalah setakat yang sempat lah. Imam sekarang ni cukup dah 4 rakaat. Cukup dah 4 rakaat. Selepas tu yang kedua berpindah ke tasyahud akhir. Allahu Akbar. Tu jelah pendek je kan. Tiba-tiba Allahu Akbar. Makmum yang tak nampak sekalipun sedar tu imam telah terlajak terlebih rakaat. Ada ni. Tak nampak tu imam naik kat kelima. Tak apa, tak nampak pun. Lepas sujud yang kedua, rakaat keempat, berpindah dari tasyahud akhir, takbirnya macam mana? Allahu Akbar. Itu je. Tiba-tiba Allahu Akbar. Jadi makmum tahu, walaupun tak nampak, tu imam telah naik rakaat kelima. Maka makmum tasyahud akhir lah. Nak mufarakah ke, nak tunggu tu imam selesai rakaat kelima ke, terpulang. Ada ni. Bayangkan kalau tu imam takbir intiqalak tak tu. Lepas daripada rakaat yang keempat, sujud yang kedua rakaat keempat, tu imam berpindah rakaat kelima. Allahu Akbar, tapi naik rakaat kelima. Makmum memang tasyahud akhir rakaat keempat kan? Tasyahud akhir. Makmum naik rakaat kelima pula, tak ada orang tegur pula depan. Bukan makmum lelaki pakai ikut pula separuhnya. Separuh ikut, separuh duduk. Sebab apa? Makmum pun dia was-was. Aku berasa macam 4 rakaat dah ke dah cukup lagi. Ni masalah makmum ni. Dia ikut imam je, dia tak perhati kepada rakaat dia sendiri. Jadi perempuan alik tabir tu tak nampak. Dah rakaat keempat tasyahud akhir lah. Sebab dia takbir pendek, walau dia berpindah pada rakaat kelima, terlebih rakaat. Jadi makmum perempuan ni duduk tasyahud akhir. Tunggu apa? Tunggu Assalamualaikum warahmatullahi lah. Dah ni. Tiba-tiba tu imam rakaat kelima ni Allahu Akbar, takbir pada rakaat. Yang makmum perempuan dalam tabir ni tunggunya Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ada takbir di situ. Maksudnya apa? Juz sahwi dah barangkali. Juz sahwi lah. Dah juz sahwi lah. Makmum pun sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah. Bangun terkekang tu imam. Itu dah lah dia rakaat lebih. Takbir intiqalak tak tu. Padah ni. Penting takbir intiqalak. Sekarang ni macam-macam peset. Dia takbir intiqalak ni sama je. Kita imam ke, kita makmum ke, kita semai seorang ke, semuanya sunat hayat takbir intiqalak. Tempatnya tempat yang samalah. Antara permulaan pindah sehingga ke selesai pindah. Tetapi berbeza tu imam kerana dia kuat. Hak ni memang kadang-kadang ni berdiri. Rakaat dulu. Allahu Akbar. Allah susah semula. Tidak, dia tegak dulu Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar bukan dalam pindah, dalam rakaat. Sami Allahu liman hamidah bukan dalam pindah, dalam i'tidal. Hak ni makruh belaka ni. Sebab apa? Dia meninggalkan takbir intiqalak.
Daripada i'tidal dia boleh turun sampai latak. Allahu Akbar. Baru panggil. Ni pihak masjid lah pula kena betul. Jangan biarkan menyusahkan makmum. Menyusahkan makmum. Jadi masalah kita bicara sekarang tidak akan timbul salah sangka. Kalau tu imam takbir intiqalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu imam ni takbir kepada berdiri tapi pendek. Allahu Akbar. Makmum ingat tasyahud awal. Dia pun makmum duduk tasyahud awal. Mungkin tak nampak ni gelak ataupun sebab contoh tadi perempuan sebelah tabir. Tabir dengan kain yang tebal. Jadi bila tu imam sesat Fatihah, dia pun Allahu Akbar rakaat. Makmum ni sesat baca tasyahud. Ingat ke tu imam berpindah pada berdiri. Dia pun Allahu Akbar bangkit berdiri. Nampaklah tu imam rakaat. Contohnya. Ataupun berdiri baru nak baca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Tadi tu imam rakaat bukan berpindah berdiri. Macam mana kedudukan makmum ni? Ni. Kita baca minggu lepas masalah yang pertama dia dua masalah, itu masalah yang ke-6. Jadi kena ingatlah ni sebab sekarang ni bicara 9 masalah. 9 masalah, 5 masalah yang pertama sepakat ulama mutaakhirin muafiq, yang keuzuran dimaafkan, ketinggalan 3 ukur panjang. Masalah pertama gagap, masalah kedua syok Fatihah baca ataupun tidak, masalah ketiga lupa membaca Fatihah, masalah yang keempat menggunakan masa untuk baca doa iftitah, yang kelima imam lupa membaca surah ataupun imam baca surah pendek. Ini 5 masalah yang sepakat ulama. Makmum muafiq yang dapat masuk Fatihah, yang keuzuran dimaafkan, ketinggalan 5 rukun yang panjang. Jadi minggu lepas masalah yang ke-6, yang baca begini masalah yang ke-7. Jadi minggu lepas dia panggil masalah pertama kedua dalam bait ni, dalam syair ni masalah pertama kedua, dia ada 2 masalah dalam bait tu. Jadi kalau campur semua, masalah pertama masalah yang ke-6, masalah yang kedua yang kita baca hari ni masalah yang ke-7. Jadi masalah yang kita baca minggu lepas yang ke-6, makmum tertidur dalam tasyahud awal. Tu imam bangkit pada berdiri selesai. Makmum ni sedar tak sedar imam rakaat dah, ataupun makmum ni sedar tak sedar imam sudah hampir rakaat, maka makmum ni pun bangun berdiri. Apa hukum makmum ni? Muafiq ke masbuk? Ni sama masalah ni. Jadi tersalah sangka tu imam takbir pada berdiri, makmum ingat ke tasyahud? Tu imam takbir rakaat, makmum ingat ke tu imam baru bangkit pada berdiri, maka makmum pun bangkit pada berdiri. Sedar-sedar tu imam dalam rakaat. Apakah kedudukan makmum? 2 masalah ni. Maka adalah pada 2 surah ini, 2 rupa masalah. Makmum yang tertidur dalam tasyahud awal dan makmum yang tersalah sangka pada takbir intiqalat tu imam. Berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syihab Ramli. Syekh Ramli, antara Ibn Hajar dan Syihab Ramli. Kata Syekh Ramli, ia makmum pada 2 masalah ni. Daripada orang muafiq juga dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Dia hukum muafiq juga. Syekh Ramli hukum muafiq. Walaupun tak dapat masa satu Fatihah. Yang jelas kita cerita, makmum tertidur dalam tasyahud awal. Makmum bangkit, imam sudah rakaat. Makmum bangkit daripada sedar tertidur tu, imam hampir kepada rakaat. Maka makmum rakaat 3 ni berdiri, dapat tak masa tu Fatihah? Memang tak dapat sangat. Kalau kira mengikut takrifan jadi masbuk. Dah. Syekh Muli letak muafiq juga. Bila letak muafiq saja, wajib membaca Fatihah. Sebab dia muafiq. Walau kalau ikut takrif tak betul muafiq. Tapi betul. Cuma dihukumkan seperti makmum muafiq. Bukan muafiq yang sebenar, tapi dihukumkan seperti makmum yang muafiq.
Bila makmum muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sama dengan makmum yang tersalah sangka tabik intiqalat. Jadi lepas dia bangkit pada berdiri, disedarlah tu imam dalam rakaat ataupun disedar imam i'tidal. Dinamakan makmum ni muafiq. Walau tak dapat masa. Itu pandangan Syekh Ramli. Hak ni pandangan muktamad. Dan kata Allamah Syekh Ibnu Hajar adalah masalah ini dihubungkan orang masbuk. Orang masbuk lah. Dihubungkan seperti orang masbuk. Orang masbuk. Sebab apa? Sebab tak dapat masa kan. Inilah pandangan yang muktamad. Apabila masbuk, maka tiada lazim, yakni tiada wajib, maka tiada lazim akan dia, tiada wajib akan dia, akan makmum yang masbuk ni, di sisi pandangan Syekh Ibnu Hajar. Maka tiada lazim akan dia, akan makmum masbuk di sepanjang Syekh Ibnu Hajar ni. Tiada lazim, tiada wajib, yakni tiada wajib membaca Fatihah. Nak gitu. Tiada lazim ni tiada wajib, yakni tiada lazim, tiada wajib akan dia, yakni akan membaca Fatihah dengan sempurna. Kena takdir seumpama tu. Maka tiada lazim akan dia, akan makmum masbuk di sisi pandangan Syekh Ibnu Hajar, akan masbuk oleh membaca Fatihah dengan sempurna sebab dia masbuk. Tetapi dibacanya, yakni bahkan dibacanya barang yang dapat jua daripada Fatihahnya. Masbuk kan? Tak lazim, tak wajib dia menyempurnakan bacaan Fatihah, tetapi ini bahkan dibacanya barang ni kadar yang dapat juga daripada Fatihahnya, maka wajib diikuti akan imamnya. Seperti orang masbuk rakaat serta dengan imam segera. Panjang pula di sini ni. Jika dapat rakaat serta tamakninahnya, sebelum lagi angkat imam daripada rakaatnya, didapat rakaatnya. Dan jika tiada dapat rakaat serta tamakninah, dan jika tiada, yakni tiada dapat rakaat serta tamakninah, luput rakaatnya. Jadi hak ni kena baiki sikit lah orang Jawi ni. Dan jika tiada, koma situ. Dan jika tiada, koma. Jangan terus. Dan jika tiada dapat rakaatnya, punahlah ayat gitu. Dan jika tiada, koma. Jika tiada apa ni? Tiada dapat rakaat serta tamakninah imam. Jawabnya luput rakaatnya, bukan dapat rakaat, luput rakaatnya. Hak rumi buat macam mana? Seperti yang lagi akan datang bicaranya. Jika dapat rakaat serta tamakninahnya sebelum lagi angkat imam daripada rakaat, didapat rakaatnya, rakaat dikira. Dan jika tiada, koma situ. Dan jika tiada ni, tiada dapat rakaat serta tamakninah dengan tu imam. Jawab dia luput rakaatnya, seperti yang lagi akan datang bicaranya pada persoalan makmum masbuk. Jadi panjang bicara masbuk ni. Dua masalah tadi, tertidur dan tasyahud awal. Yang kedua pula, salah sangka takbir berpindah rukun imam. Pandangan Syekh Ramli
muafiq juga walaupun tak dapat masa. Bila muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 huruf panjang. Tapi pandangan muktamad, pandangan Syekh Ibnu Hajar, masbuk. Apabila masbuk, wajib membaca Fatihah sekadar yang sempat. Masbuk lah masbuk. Yang mana masbuk ni, maka wajib diikuti akan imamnya. Kena ikut tu imam lah. Kena ikut tu imam kepada rokok. Apabila masbuk kan, imam rokok, makmum masbuk wajib rokok. Wajib rokok lah. Nanti akan bicara masalah masbuk nanti. Wajib rokok ni bukan makna kalau tak rokok dosa. Wajib rokok segera untuk dapat rakaat. Gitu. Kalau dia masbuk, imam rokok, dia tak rokok juga. Imam i'tidal, rakaat dia tak ada. Dosa ke tak? Tak. Tadi kata makmum masbuk wajib rokok. Wajib rokok jika nak dapat rakaat. Ada orang ajar. Masbuk wajib rokok serta imam. Tak rokok, berdosa masbuk. Oh, dia kata berdosa. Dah. Dia kata wajib untuk dikira rakaat. Rokok segera. Jadi sekarang ni dia bangun daripada tidur, dia pun berdiri tengok imam rokok dah ataupun berdiri dekat rokok. Imam rokok je, wajib rokok segera. Wajib rokok segera. Masbuk ni apabila dia rokok serta dapat tamakninah dalam rokok bersama imam. Imam rokok, masbuk rokok. Maknanya imam masa dia rokok, makmum ni sempat qada tamakninah dengan tu imam. Qada subhanallah. Maka masbuk ni akan dapat rakaat. Okey. Tiba-tiba imam rokok, masbuk ni pun dia pun rokok je sami Allah. Makna tidak sempat tamakninah bersama imam dalam rokok, maka rakaatnya tak dapat. Dia kena tambah 1 rakaat selepas imam beri salam. Ini dia akan bicara kepada persoalan masbuk nanti. Sebab sekarang ni masih lagi bicara makmum muafiq ni. Tapi kalau atas pandangan Syekh Ibnu Hajar ni masbuk, kalau disedar-sedar imam sami Allahu liman hamidah, macam mana? Macam mana orang masbuk kalau imam i'tidal? Rakaat tidak ada, itu saja. Sekarang dia pun bangkit berdiri. Sudah sami Allah liman hamidah tu imam, maka masbuk yang imam i'tidal tak dapat rakaat, wajib i'tidal ikut tu imam, kena tambah 1 rakaat selepas memberi salam. Ini pandangan yang muktamad, iaitu pandangan Syekh Ibnu Hajar. Tapi pandangan Syekh Ramli dah. Walaupun tak dapat masa, dihukumkan muafiq, wajib menyudahkan baca Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tu nanti masbuk kita akan bicara nanti. Dia akan masuk bicara masbuk. Masbuk kita maklum kan, nak dapat rakaat, ketika masbuk rokok, imam masih lagi rokok. Rokok makmum ni sempat tamakninah bersama rokok imam, maka masbuk ni akan dapat rakaat. Imam masih ada rokok, masbuk ni rokok sami Allah, maka makmum ni tak dapat rakaat sebab imam sudah i'tidal. Masbuk yang tak dapat rakaat ni wajib i'tidal segera. Rokok dah ni, nak tasbih dululah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dapat rakaat ke tidak? Tak dapat. Dia tidak segera kembali pada i'tidal ikut imam. Dia nak tasbih rokok juga. Rokok yang rakaat dia tak dapat, batal sembahyang. Dia kena wajib segera kepada i'tidal. Ini kalau tak sempat tamakninah. Kalau dia nak rokok, tu imam pun sami Allah. Pada ni. Ini jelas lagi lah. Makmum sebut nak rokok, tu imam sami Allah manamidah. Makmum ni wajib serta-merta kembali ikut imam dalam i'tidal. Rakaat tak dapat lah. Tapi kalau imam rokok, masbuk ni rokok, imam rokok lagi. Pergi rokok je sami Allah. Mana tak sempat rokok dengan rokok imam, tapi tak sempat tamakninah. Maka rakaat ni tak dapat. Maka makmum dalam rokok ni wajib segera berpindah kepada i'tidal. Adapun kalau tu imam ni rokok, masbuk ni rokok sami Allah, mana sempat atau maknanya? Imam dalam rokok, makmum masbuk Allahu akbar, dia pun rokok sami Allah.
Sempat dah tamat nina? Sempat. Masbuk ni pun sempat dah. Subhanallah azim. Sempat dah. Imam sami Allah menamidah. Dapat rakaat dah? Dapat rakaat. Boleh tak dia nak tasbih 3 kali? Bolehlah sebab rakaat tu dia dapat rakaat. Sekalipun walaupun boleh tasbih 3 kali, afdal kepada makmum tadi segera berpindah rukuk ikut imam iktidal. Tapi kalau dia nak tasbih 3 kali, boleh sebab rakaat tu dapat rakaat. Ini permasalahan masbuk. Nanti dia akan bicara pada pembicaraan makmum masbuk. Ni kena faham belaka ni. Muafiq masbuk, takrif kena faham oleh hukum yang sangat berbeza. Kalau tersilap letak hukum, batal sembahyang. Tapi sekarang ni masih lagi bicara berkaitan dengan makmum muafiq lagi lah. Tapi dua keadaan tadi tu, makmum tertidur tasyahud, makmum tersilap sangka tabi iqratul imam, pandangan Syekh Ibn Hajjaj letak hukum masbuk. Jadi dibicara sikitlah hukum masbuknya macam mana. Masbuk nak dapat rakaat, dapat rakaat tu imam serta tamat nina. Kemudian menyebut nazim, masalah yang ke-8, iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya dengan katanya kazalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imamin qama minhu qasida. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.